Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam satu Malaysia saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan akan bersama-sama dengan saya. Kita akan membincangkan berkenaan dengan satu topik yang begitu penting sekali di dalam kursus wajib 1 ini, iaitu topik yang menyentuh tentang perundangan koperasi di Malaysia, ya. Yang mana saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, ya, apabila kita menjalankan urusan ataupun sebarang tindak tanduk yang kita laksanakan di dalam koperasi, sudah pastilah ia tidak boleh lari, ya, daripada landasan perundangan koperasi yang sebenarnya. Dan di sinilah, ya, saya akan memberikan pendedahan dan juga kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan undang-undang yang terpakai ataupun diaplikasikan, ya, di Malaysia, iaitu secara spesifiknya undang-undang yang terpakai di dalam gerakan koperasi di Malaysia. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat dari sudut skop pembentangan yang mana ianya merangkumi, yang mana saya akan, ya, menerangkan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan Akta Koperasi 1993, ya. Kemudian kita akan menyentuh tentang Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007, kerana Akta SKM ini juga adalah amat penting kerana ia adalah merupakan, ya, salah satu undang-undang yang terpakai juga yang berkenaan dengan gerakan koperasi di Malaysia. Dan kemudian kita akan beralih kepada aspek, ya, peraturan-peraturan koperasi, ya. Kemudian kita akan melihat kepada perintah, arahan, garis panduan koperasi, pekeliling, ya. Dan seterusnya kita akan menyentuh dari sudut aspek undang-undang kecil koperasi. Kemudian kita akan pergi kepada aturan aktiviti koperasi. Dan yang terakhir, kita akan membincangkan tentang sedikit isu-isu perundangan koperasi yang berbangkit, ya, ataupun daripada kisah-kisah sebenar yang berlaku di dalam gerakan koperasi di Malaysia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang aspek perundangan, ya, kita melihat dahulu dari sudut struktur perundangan koperasi di Malaysia. Saya akan memberikan penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan secara umum ataupun secara ringkas, ya, kerana kita akan pergi kepada setiap lapisan undang-undang ini di slide yang seterusnya nanti ataupun di topik-topik yang akan datang yang akan saya terangkan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sepintas lalu ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memberikan gambaran, ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia merupakan perundangan ataupun struktur undang-undang yang terpakai di Malaysia, ya. Yang mana kalau kita lihat, ya, yang pertama sekali di atas sekali kita ada Akta Koperasi 1993. Yang mana ini adalah merupakan akta induk ataupun akta ibu, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sudah pasti Akta Koperasi ini digubal oleh siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Siapa yang menggubal akta? Parlimen, ya. Parlimen bertujuan untuk menggubal Akta Koperasi, dan Akta Koperasi ini menerangkan tentang perkara-perkara yang am ataupun perkara-perkara yang umum, ya, tentang struktur ataupun pengurusan koperasi itu sendiri. Jadi kita akan lihat nanti di dalam slot berkenaan dengan Akta Koperasi apakah kandungan-kandungan ataupun bahagian-bahagian yang terdapat di dalam Akta Koperasi tersebut. Dan kemudian kita akan beralih kepada Peraturan Koperasi 2010, ya, yang mana peraturan-peraturan koperasi ini dibuat oleh pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ya. Namun demikian, mestilah tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya, kenapa kita ada peraturan sedangkan kita sudah pun ada Akta Koperasi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang telah pun saya nyatakan tadi, Akta Koperasi hanya menerangkan perkara-perkara yang umum ataupun perkara-perkara yang am saja tentang struktur pengurusan koperasi itu sendiri, ya. Sebab itu kalau kita lihat, kita perlukan peraturan-peraturan koperasi ini sebagai satu mekanisme ataupun sebagai satu kaedah undang-undang yang menyokong lagi dan memperhalusi setiap peruntukan yang terdapat di dalam Akta Koperasi. Jadi sebab itulah kita memerlukan Peraturan Koperasi 2010, dan kita ada banyak lagi, ya, peraturan-peraturan lain di samping Peraturan Koperasi 2010 ini yang akan kita lihat nanti semasa kita membincangkan tentang topik peraturan-peraturan yang berkaitan dengan koperasi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih kepada lapisan undang-undang yang ketiga, yang mana kita ada perintah di bawah Seksyen 86A
ya. Kemudian kita ada arahan, garis panduan, surat perkeliling, notis di bawah Seksyen 86B. Jadi siapakah pula yang mempunyai kuasa untuk membuat perintah, arahan, garis panduan, surat perkeliling, notis dan sebagainya, ya. Ini juga adalah merupakan kuasa pihak SKM, ya tuan-tuan dan puan-puan. Pihak SKM diberikan kuasa di bawah peruntukan Seksyen 86A dan juga Seksyen 86B untuk membuat perintah, arahan, garis panduan, ya. Kerana ia adalah merupakan, ya, salah satu perundangan subsidiary. Dia adalah merupakan lapisan, ya, perundangan subsidiary, dan undang-undang ini, ya, perlu daripada semasa ke semasa, ya, untuk diwawarkan ataupun dimaklumkan kepada koperasi, kerana sudah tentu daripada masa ke semasa, ya, ada undang-undang baru yang hendak disampaikan oleh pihak Suruhanjaya. Jadi oleh kerana itu, ini adalah merupakan, ya, salah satu orang kata mekanisme ataupun medium, ya, yang membolehkan undang-undang itu disampaikan dan untuk diaplikasikan kepada setiap koperasi. Jadi kalau setiap masa kita nak buat pindaan undang-undang, itu adalah tidak realistik, ya tuan-tuan dan puan-puan, dan ianya perlu orang kata melalui proses-proses, ya, dan memakan masa yang lama. Jadi sebab itu perlu ada satu mekanisme ataupun kaedah yang membolehkan, yang memberikan kuasa kepada pihak Suruhanjaya untuk membuat dan mengeluarkan, ya, undang-undang yang berbentuk perintah, arahan, garis panduan dari semasa ke semasa untuk dipatuhi oleh koperasi. Jadi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan jelas dengan penerangan, ya, struktur undang-undang setakat ini, dan kita beralih pula kepada lapisan undang-undang yang keempat, iaitu Undang-Undang Kecil Koperasi, ya. Jadi Undang-Undang Kecil Koperasi ini ataupun UUK adalah merupakan satu perlembagaan kepada koperasi, ya. Setiap koperasi mempunyai undang-undang kecilnya yang tersendiri, dan undang-undang kecil ini dibuat oleh koperasi itu sendiri, iaitu secara tidak langsung ianya dibuat oleh barisan anggota lembaga koperasi. Jadi kita juga akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang UUK ini apabila kita pergi kepada slot undang-undang kecil nanti. Cuma apa yang ingin saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekarang adalah kenapa pula kita perlu ada undang-undang kecil, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kerana undang-undang kecil itu, ya, lebih lagi memperjelaskan, memperhalusi dan menyokong peruntukan yang terdapat di dalam akta dan juga peraturan koperasi. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di dalam akta koperasi, ya, peruntukan yang ada di dalam akta koperasi ada juga di dalam undang-undang kecil. Ia seolah-olah seperti copy and paste tuan-tuan dan puan-puan, benda yang sama saja, repetition, ada pengulangan di situ. Apa yang dinyatakan dalam undang-undang kecil ada juga di dalam akta, ya.